Bising dulu. Waras, alhamdulillah. Ha. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya lagi Razi di channel Wajah Official. Jadi hari ini saya masih di Sabak Benam lah. Sebab kita tak boleh nak mentar daerah. Sebab PKP. Dekat belakang saya ni ada kebun peria. Okey. Seronok tengok kebun ni, peria ni. Apa yang seronoknya sebab kebun ni ditanam di kawasan gambut dan dia agak bersih lah. Saya masuk memang bersih. Ni first time saya nak masuk kebun peria. Sebelum ni tak pernah tengok orang tanam peria macam ni. Dia style gantung kat atas lah. So kalau tengok buah peria ni macam tanglong. Boleh tengok kat belakang saya kebun ni, belakang. Jadi kita nak interview dia punya owner dia, berapa luas kebun ni dan pendapatan. Dan kita nak tanya sikit lah, susah ke senang tanam peria ni berbanding sayur-sayuran lain yang lebih popular macam cili ke ataupun rock melon ke. Jom kita tengok dulu. Jom kita pusing-pusing dulu. Ambil gambar dulu ni. Di sini ada lebih kurang 1000 lebih polybag kemas dia orang dah mula petik dah sebenarnya ni. Saya lambat sikit lah, sebenarnya dia orang dah mula petik lah. Okay. Tapi belum habis petik lagi. Saya difahamkan esok lusa pun dia akan memetik lagi. Sekejap lagi kita nak jumpa dia punya pengusaha dia, Cikgu, seorang guru, pesara guru, Cikgu Hazri. Okey. Ini pengusaha dia lah. Tengah pruning cikgu ya. Buang daun kuning. Dia pula dia naik lah kalau. Okey. Assalamualaikum cikgu ya. Ini dia Cikgu Hazri. Jadi kita nak kenal sikit Cikgu Hazri ni. Sebelum ni kerja apa cikgu? Dah saya pun panggil cikgu, mesti nak cikgu sebelum ni. Okey, jadi dah berapa lama dah tanam peria ni? Saya mula bersayur ni lah semenjak 2015. 2015. Pencen 2014. Lama tu 6 tahun juga Jadi sebelum pencen tu dah memang main sayur ke macam mana? Sebelum tu main reban ayam lah. Main reban ayam. Reban ayam, berjinak-jinak dengan sayur lah, ikut kursus apa semua. Ikut kursus. Dah berapa banyak jenis sayur yang dah pernah tanam dah sebenarnya? Okey. Yang pertama cili besar, yang kedua timun, yang ketiga peria, yang keempat petola. Cili apa ni? Cili bara. Okey. Kacang panjang. Apa ni? Petola ular. Apa lagi? Itulah di antaranya. Banyak juga ya. Jadi antara banyak-banyak ni sebenarnya mana yang sebenarnya paling mudah jaga orang cakap? Sebenarnya mudah jaga. Semua sebenarnya tak ada yang mudah jaga. Semua tak mudah jaga Tak ada, semua mesti turun padang lah kan. Walaupun ada pekerja apa semua kan. Itulah. Ni luas ni berapa ekar? Sebab saya tengok belah sana pun kacang panjang pun cikgu punya juga belah sana. Tu kacang panjang lagi. Pun ada. Ini peria lagi. Berapa ekar total semua cikgu ni? Ini yang tanam ni lebih kurang dalam 3 ekar lah ni. 3 ekar juga ya. Alhamdulillah. Lepas tu tengok peria ni subur baja AB cikgu. Dia sebenar fertigasi lah. Sebenarnya ada juga yang orang guna NPK kan. Ada NPK kan. Sebenarnya mana yang lagi bagus sebenarnya nak tahu. Tapi sebenarnya AB tu dah komplit lah. Dia komplit lah semua daripada boron dia, zinc dia apa semua tu lah kan. Dengan yang baja surih yang kecil-kecil tu. Baja surih tu. Ini purata sekali petik lah kan, sekali tuai lah. Sebesar ni peria berapa tan ni anggaran ni? Ini target lah. Antara satu polybag ni antara 6 hingga 8 kilo lah. Satu polybag 6 kilo.
Jadi kalau sekarang ni ada 1000 polybag lebih kurang 1100. 1100 kalau 6 tan 7 tan juga boleh 6 tan lebih kurang Tapi pasal kawan kan dia dah ada rekod dah. Dah ada 10 tan lebih. 10 tan lebih. Maksudnya satu polybag tu 10 kilo. Satu polybag 10 kilo. Dia pun purata sebiji berapa? Macam ni, ini kecil kan. Kalau dia boleh tuai berapa kilo? biasa dalam 6 hingga 800 gram. 800 gram. Besar ni. Ini agak ni dah berapa ratus gram ni? Ini baru lebih kurang dalam 400 saja ni. Ui, besar ni 400 gram Maknanya kalau 900 gram tu, maknanya lagi besar Dia padat. Oh. Gemuk lah, gemuk. Gemuk seronok. Lepas tu saya tengok kebun cikgu ni bersih Bersih. Saya rasa macam bila saya masuk tadi kat luar tadi saya nampak macam saya kat Sabak Benam tau. Bila masuk, Cameron ke ni? Ada orang dia main fertigasi, dia letak kat tanah tau. Lepas tu ada yang buat gantung. Jadi apa beza tanah dengan gantung? Sebenarnya ni warga emas ni elok gantung lah. Warga emas berapa umur cikgu sebenarnya nak tahu betul? 60 lebih lah. 60 lebih gagah lagi. Ya Allah tuanku. Eloknya gantung ni sebab senang diurus Senang atau kerja lah. Senang kerja. Kalau bawah bongkok turun naik tu. Kalau ni kan kira okey lah kan. Ada kena dengan penyakit ke? Itu pun satu juga. Satu juga? Pasal ni jauh daripada tanah kan. Sebab tanah banyak virus, bakteria dan sebagainya kan. Jadi kalau gantung ni agak tinggi. Itu pun gantung pun kena juga. Maknanya gantung pun antara penyakit dia macam kulat. Kerenting rajin juga, trip tu rajin juga. Tu mau juga. Tapi setakat ni rasanya kalau nak jumpa ni payahlah kot. Tapi saya tengok alhamdulillah dia cantik, daun semua cantik. Seronoknya. Kalau tak PKP ni boleh ajak geng-geng lain datang ni sebenarnya ni. Ya tahu aku. Tengok dengan lengan saya sama besar. Yang ni belum lagi Belum beli lebih kurang 3 hari 4 hari lah. 3-4 hari lagi ni. Itu dia. Maknanya hari-hari petik ke macam mana ni? 2 hari sekali lah. 2 hari sekali petik. Maknanya setiap 2 hari tu berapa ratus kilo? Ini baru ni, umur ni lebih kurang, saya tanam 11 bulan 4. 11 bulan 4. Lebih kurang 40 hari je baru. Kira sekejap je dia dah keluar hasil Pasal ni kita gantung kan. Dan ni daripada daripada anak dia ni kan kita dah simpan dah dia punya suluh-suluh ni lah. Jadi yang kuning tu tak mau lah. Maknanya daun-daun yang bawah ni buang lah. Dia ambil daun ke berapa baru kita jaga? Sampai atas lah ni maksudnya. Kalau gantung lagi tinggi dia pendek je. Okey. Sebab tu kalau gantung lagi tinggi lagi cepat dia mengeluarkan hasil. Pasal dia anak bawah ni kalau kita simpan dia dah ada keluar buah dah. Pasal dibuang. Jadi yang atas ni. Maknanya kita atas lah. Cantik lah dia buat macam ni. Cantik. Yang penting kerja senang lah. Kerja senang. Macam ni kan tak ada lah bongkok-bongkok, tak ada apa. Modal kasar tak sebenarnya main pria ni? Kalau ikutkan dah. Tak tahulah. Permulaan biasalah kan kita nak buat pipe apa semua kan. Tapi pusingan. Yang pertama benih. Benih. Benih pun dah mahal dah. 100 gram lebih kurang. Sekarang ni tengok jenis lah. Kalau apa ni sampai 200 lebih lah. Itu pun cuma lebih kurang dalam 550 hingga 600 biji lah. Boleh tahan ni harga. Mahal. Tapi harga pria lah. pun dia tak turun kan. Dia cantik je harga. Setakat ni okey. Sekarang sekilo berapa harga? Sekarang ni kawan tu ambil RM4.50. Itu harga ladang lah. Harga ladang RM4.50. Maknanya mahal sikit dia terung kot ya. Terung lebih tak tahulah terung. Terung dalam RM4 lah saya ingat. Sama dengan rock melon lah. Rock melon boleh lawan rock melon lah. Itulah. Pendapatan rock melon rasa-rasa boleh pukul lah. Boleh pukul kalau jadi. Tapi dah lah rock melon tu sensitif, agak sensitif sebenarnya. Cikgu pernah buat rock melon Pernah juga ya? Pernah. Mula-mula dulu lepas ambil kursus rock melon saya buat kan. Saya ambil kursus di di Raub kan, Kuala Medang kan. Lepas tu saya cuba buat lah. Jadi juga, tapi kebetulan saya buat dalam bulan 11 lah. Bila nak haus tu kira lebih kurang 2-3 minggu nak haus lah. Kena hujan kan. Jadi kulat terus naik. Itu kira tak ada rezeki lah tu. Tapi ada juga lah rasa makan lah maksudnya. Makan sendiri lah. Ada makan papa miskin. Banyak pengalaman cikgu ni, macam-macam dah pernah tanam ni. Memang terbaik. Dia sebenarnya mana lagi mudah cikgu? Orang tanam direct dekat tanah buat batas atau polybag sebenarnya? Kalau ikut pengalaman cikgu. Sebenarnya memang mudah kat bawah. Mudah kat bawah. Tapi risikonya tinggi. Maknanya risiko penyakit. Penyakit. Dia macam kulat tu cukup kuat lah kalau ditanam.
sebenarnya di belakang sana ada saya satu petak tu tanah. Buah besar-besar juga. Buat batas lah. Batas. Tapi penyakit lah. Yelah macam diorang punya pun masalah sekarang macam apa, kulak akar. Dia tiba-tiba pokok tu mati. Tiba-tiba mati. Memang. Kemudian batang dia pun selalu ini kan. Putih. Ya. Dia macam putih-putih melekat-lekat tu kan. Kadang-kadang kalau macam tu fed up juga. Tapi alhamdulillah terbaik lah. Antara one of the best kebun yang saya pernah lawak lah tahun ni rasanya. Tapi ada lagi kawan-kawan dia baik. Ada lagi ya. Ya Allah. Ini pun bagi saya dah puas hati sangat ni. Ini bawah ni bawa tilam baring-baring boleh ni. Okey, cikgu ni buang daun apa? Kita tengok. Antara penyakit peria Tengok cikgu tunainya. Ni Okey. pulat. Oh ni penyakit dia lah. Nanti Ni kalau kuning dibiarkan merebaklah semua. Merebaklah ke tangkai, lepas tu masuk ke batang. Habislah satu pokok. Oh maknanya kalau beribu polybag macam ni memang satu-satu kena teliti juga ya. Mesti selalu periksa lah. Kena full time lah, full time. Kerja tak berat tapi kena buat lah kan. Kemudian buah yang sangkut ni pun kena jatuhkan. Maksudnya jangan kat atas. Kalau apa kan kualiti dia lah. Yelah. Betul. Maknanya yang dia tertindih kat atas ni. Tapi kalau bengkok pun jatuh grade tak? Bengkok tu pun itu direbi tu. Direbi ya? Dia yang kalau ikut kawan kan kata kau buang je lah, buat apa simpan habis bahagia je. Macam ni kan tak mau kan? Betul juga. Macam ni tak mau, kena turunkan. Oh, okey. Ini kerja ni. Oh itu yang buat kerjanya. Oh maknanya bukan semudah yang kita lihat lah kan. Nampak okey kan sebenarnya tak ada apa. Nampak macam santai je sebenarnya. Macam ni kan kuning macam ni. Ini tak mau ni. Ini mesti buah. Jadi antara penyakitnya apa lagi tu? Lalat buah pun rajin juga Apa ni? Lalat buah. Lalat buah mesti. Mesti ya. Dia mesti punya kan. Spray. Tapi sini spray pakai drone kot. Tapi sekarang ni saya tak turunkan. Tak turun lah. Pasal drone, dia orang meracun bendang, dia campur racun rumput. Sekarang ni dia orang masih ada pakai racun rumput. Kalau semua dah pakai racun serangga je bolehlah pakai drone. Maknanya tong itu. Tak boleh. Dia kena spesifik. Macam tu kena beli drone sendiri ya cikgu? Dah ada drone. Dah ada? Tu. Anak jalankan. Anak dah jalankan dah. Oh, tu dia. Tu yang senang. Tapi dia turun ke bendang je. Okey cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu ya sebab dah bawa ronda-ronda pergi tengok. Ni pun saya dapat hadiah ni, ada 4 biji. Jadi saya nak minta satu kata-kata motivasi, inspirasi pada orang luar sana, terutama anak muda lah cikgu. Terutama anak muda ni yang nak mencuba tapi tak berani. Macam mana? Sebenarnya bertani ni banyak cabarannya. Jadi yang penting mesti ada jati diri. Maksud dia sekali collab bangun lagi. Pasal kadang-kadang kita tanam ni ialah hidupan kan, pokok kan. Kadang-kadang jadi cantik, dapat harga yang cantik juga, jadi pendapatan tinggi. Kadang-kadang harga kurang cantik lah. Tanam pula tak berapa jadi. Jadi pendapatan turun lah kan. Kadang-kadang tanam tak jadi, serangan penyakit dan sebagainya. Jadi yang penting mesti ada jati diri. Hati mesti mau kental lah. Mesti kental. Mesti mau kental. Jangan putus asa lah ya. Jangan putus asa. Okey baik. Terima kasih cikgu ya. Ada masa kita berjumpa lagi ya. Nanti saya datang buat video pendek pula. Alright guys. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Panjang. Cikgu tengah petikkan kacang panjang untuk kita. Semoga murah rezeki cikgu ya. Malam ni kita tumis kacang panjang. Dah cikgu, tak banyak cikgu. Malu lah saya. Okey. Dah cukup. Kali sayur apa jangan. Jangan dengan peria tadi. Okey. Peria tu kau wrap, kau simpan kat atas sini tahan lama tu. Cantik. Takat 3 balik tumis. Ini sagu hati daripada Orang Jawa Official. Sebab Okey. Terima kasih Om.
Bawang Jawa Boleh pakai untuk kebun juga ya. Okey, okey, Assalamualaikum. boleh ni. Alright, terbaik. Okey, Try dulu. Oh, okey. Ngam. Okey.